Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini Allah Ta'ala memberi kesihatan kepada kita untuk kita sama-sama berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini memberi manfaat kepada kita pada hari ini dan masa akan datang, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan kongsikan tentang hukum, perkataan hukum ini, kan? Kalau selalu kita dengar hukum ni disebut dalam ilmu agama lah, mahkamah pun dia ada punya hukum dia. Jadi kita nak tahu apa hukum. Hukum ini adalah satu ketentuan ataupun keputusan, ataupun hukum ni juga dia, kita kata satu ketentuan pada satu perkara. Okey, itu hukum secara bahasanya. Tapi dalam istilah agama ni ketentuan syarak. Kan, ketentuan syarak. Dia ada dia punya huraian dia lagi lah. Nanti kita akan tengok sikit satu persatu. Jadi hukum ini dalam Islam, dalam agama Islam, hukum ini dia terbahagi kepada tiga jenis hukum. Pertama, dia panggil dia punya pecahan dia. Dia ada 3 pecahan hukum. Pertama dia panggil hukum akal. Okey, yang pertama dia panggil hukum akal. Kemudian yang kedua dia panggil hukum syarak. Okey, hukum syarak. Dan yang ketiga dia panggil hukum adat. Jadi perbincangan kita ni kita akan berlaku sekitar 3 perkara ini. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syarak, dan yang ketiga hukum adat. Okey, apa itu hukum akal? Hukum akal ni suatu ketetapan yang kena dengan kita berfikir. Itu dengan kita berfikir. Hukum akal ni adalah hukum yang kita kena ketentuan akal, kena guna menentukan dia dengan fikiran, kena fikir. Jadi kena tentukan satu perkara tu. Dia ada lagi pecahan dia bawah ni. Bukan hukum akal tu saja, dia ada dia punya huraian dia, apakah hukum akal ni. Dan hukum akal ni dia lebih kepada logik dan juga akidah. Lebih kepada logik dan juga akidah. Kan? Tu nanti kita akan cerita. Dia ada pecahan lagi, bawah pada ni ada pecahan lagi. Itu hukum akal. Hukum akal ni berkisar kepada logik dan juga akidah. Kemudian yang kedua dia panggil hukum syarak. Hukum syarak ni dia satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ataupun dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil khitabullah, ketentuan daripada Allah Ta'ala. Ini hukum syarak. Hukum syarak ni dia lebih kepada menghukumkan perbuatan ni, apa yang kita buat semua ni. Apa perbuatan yang kita buat, semua perbuatan yang kita buat masa kita hidup ni, ketentuannya mengikut hukum syarak. Ada pecahan dia, nanti kita akan hurai apa dia punya huraian dia, kan. Okey, baik. Yang ketiga dia panggil hukum adat. Hukum adat ni dia ada kaitan dengan hukum akal ini. Ni, ada kaitan adat dengan akal. Adat ni kebiasaan dunia. Hukum ketentuan kebiasaan dunia. Contoh hukum adat ini, kan? Contoh hukum adat ni, kita makan, bila kita makan mesti kenyang. Bila makan mesti kenyang. Itu hukum adat. Pada adatnya kalau makan mesti kenyang lah, kan? Kalau minum mesti hilang dahaga, kan? Pada adatnya. Kemudian kalau kahwin mesti dapat anak, kan? Kalau kita ada duit, kalau kita kerja mesti dapat gaji, kan? Itu antara hukum adat lah, kan? Tapi kalau kembali pula pada akal, hukum akal dia kata dia ada kaitan dengan hukum akal ni. Tapi pada hukum akal, makan boleh jadi kenyang, boleh jadi lapar. Tu dia bukan mesti lapar, tapi kalau bukan mesti kenyang.
Jadi kat sini dia mesti kenyang, dekat hukum adat ni mesti kenyang. Dekat hukum akal ni tak semestinya. Boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Kalau hukum adat, bila makan mesti kenyang. Tu pastilah maksudnya kan. Dan bila kerja mesti dapat gaji. Kan? Kalau hukum akal, kerja tak semestinya dapat gaji. Boleh dapat, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Kan? Tu dia punya huraian dah sedikit dengan contoh dah lah. Hukum syarak macam kita sembahyang. Apa hukum kita menunaikan solat? Hukum menunaikan solat adalah wajib. Nanti kita akan hurai apa itu wajib. Kan? Hukum kita makan. Makan ada hukum tak? Ada. Yang tadi kenyang itu adat kan. Makan lepas tu kenyang itu adalah adat. Makan tak mungkin kenyang, mungkin tak kenyang, itu adalah pada akal. Tapi pada syarak ada hukum tak makan? Ada hukum. Ada hukum dia. Antaranya apa? Hukum makan tu dia boleh berubah mengikut pada keadaan. Nanti saya cerita dulu. Jadi kita ambil satu per satu. Jadi yang pertama kita nak hurai adalah hukum akal. Hukum akal ini dia pecah kepada 3 pula. Hukum yang berkaitan logik ni dia terpecah kepada 3. Yang pertama dia panggil wajib. Yang kedua dia panggil mustahil. Yang kedua dia panggil mustahil. Yang ketiga dia panggil harus. Okey. Pertama wajib. Ini wajib pada akal lah. Kemudian mustahil. Kemudian harus. Wajib, mustahil dan juga harus. Jadi apa wajib pada akal ini? Wajib pada akal ni sesuatu perkara yang kita tidak dapat gambarkan benda ni tidak ada. Benda ni mesti ada. Tak boleh kita kata benda tu tak ada. Kan? Contohnya macam mana? Adanya kita. Kan? Ada kita sekarang ini. Kan? Waktu sekarang ni kita ada ni adalah wajib. Sebab wah ni kita ada ni, duk cokoh sini ni ada ni. Kan? Jadi itu hukum ada kita adalah wajib. Sebab kita sudah ada. Jadi pada akal kita boleh tak terima akal kalau kata kita ni tak ada? Tak boleh terima akal. Sekarang kita ada di tempat yang kita duduk sekarang ni, kita adalah ada. Jadi wajib ada pada kita. Kan? Kemudian yang kedua dia panggil mustahil. Yang kedua dia panggil mustahil. Mustahil ni macam mana? Mustahil ni sesuatu yang kita tidak dapat gambarkan yang benda ni ada. Kan? Benda ni ada. Tak boleh nak kata benda ni ada. Macam mana benda ni tak boleh nak kata ada ni? Kan? Contohnya macam mana? Contohnya yang mustahil kata ada benda ni, yang tak boleh kata ada. Seorang anak lebih tua daripada ayahnya. Boleh tak ada? Cuba fikir tengoklah kan. Nanti jawab dalam kelas nantilah. Dalam kelas kita nanti kita akan review balik benda-benda yang kita cerita ni, kita akan review balik dalam kelas dia, dan benda mana yang tak faham tu boleh tanya semula lah dalam kelas tu nanti ya. Okey, baik. Ni nampak dah ni yang Ustaz tulis ni. Tak nampak. Okey, Ustaz naikkan sikit Okey. Tu pecahan hukum akal tadi. Okey. Jadi dekat mustahil ni macam tadi lah. Anak melahirkan ibunya. Boleh tak? Seorang anak melahirkan mak dia. Lepas tu mak dia pula melahirkan dia. Boleh terima akal tak? Tak boleh terima akal. Kalau akal yang waras, tak boleh terima. Kalau tak waras, mungkin dia kata, boleh jadi. Kan? Tapi tak macam tu lah. Kita sama-sama fikir nanti ya. Okey, itu yang kedua dia panggil mustahil. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan kata adanya benda tu. Perkara tu ada. Yang wajib tadi, sesuatu yang tidak dapat digambarkan bahawasanya benda itu tak ada. Kan? Contohnya, lagi benda yang kata tak ada ni. Apa contoh yang boleh kita buat lagi? Tadi diri kita kan. Adanya pencipta satu benda. Contohnya kita ada dekat kita ni apa? Handphone kan. Handphone kita ni. Kan mesti ada orang yang reka. Boleh tak kita terima akal kata handphone ni dia jadi sendiri, tak ada orang buat, dia jadi sendiri. Akal kita terima tak? Akal yang waras tidak akan terima. Okey, baik. Itu yang kedua. Okey, yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga daripada pecahan hukum akal tadi, yang ketiga dia panggil harus. Harus. Apa harus ni? Harus pada akal ini harus pada akal bukan harus dalam hukum syarak. Hukum syarak lain harus pada akal ni sesuatu perkara yang boleh diterima ada, yang boleh ada dan juga boleh tak ada. Benda yang tu boleh ada dan boleh tak ada. Terima ada dan juga tak ada. Macam mana contoh benda yang boleh terima ada dan tak ada?
macam Syahmi kan. Syahmi belum ada anak lagi kan. Jadi boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi ada lah kan. Macam Jamal nak tambah anak lagi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Macam Fikri. Isteri tu belum kahwin lagi kan. Jadi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada pun, macam mana kan. Tunggu akhirat nanti lah. Kan? Okey, baik. Jadi itu harus. Boleh jadi ada dan juga boleh jadi tak ada. Itu sedikit sebanyak tentang hukum akal. Jadi kalau ada soalan, catat nanti hari Jumaat. InsyaAllah kita akan bincang benda tu. Soalan tu tulis Tulis supaya ingat. Kalau tidak nanti tak ingat, tak boleh nak tanya lah kan. Tanya benda tu supaya kita lebih faham tentang satu perkara tu. Okey, baik. Itu hukum akal. Dia panggil hukum akal. Hukum adat. Okey, kita tengok hukum adat dulu. Kita tengok hukum adat dulu . Hukum adat ni dia kebiasaan. Kebiasaan macam mana? Dia macam tadi jugalah. Pada okey. Boleh nampak Dia sama dengan tadi juga. Dia wajib. Kemudian dia mustahil. Kemudian dia harus. Okey. Wajib pada adat maksudnya kalau kita pisau, kita potong, mesti dia kebiasaannya dia akan putus. Pisau memutuskan. Api pada adat, wajib pada adat, api itu adalah panas. Hukum dia. Itu pada adat. Bukan pada akal lah. Pada akal boleh jadi dia tak panas. Macam mana? Sebab ada api yang membakar, ada api yang tidak membakar. Contohnya kita tengok cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tapi dia tak terbakar. Kan? Jadi mustahil pula. Okey, tadi wajib pada adat. Mustahil pada adat ni sesuatu yang pada adatnya benda ni tak boleh ada. Pada adatnya benda ni tak ada. Tak boleh nak gambar kata benda ni ada. Contohnya pada adat orang yang tak boleh gambar mustahil pada adat. Sebab mustahil pada adat ni dia hampir sama dengan mustahil pada akal tadi ni. Kan? Okey, mustahil pada adat ni contoh macam pisau yang sangat tajam. Tiba-tiba bila kita potong dia tidak memutuskan. Kan? Kita kata, "Oi, pelik tu." Kan? Bila pelik tu masuk mustahil, tak betul tu macam tu kan. Mesti dia tu tajam, bila tajam mesti dia putus. Pisau paru pula kan. Tajam kan. Jadi mesti dia memutuskan. Kata wajib dia memutuskan. Jadi bila tiba-tiba benda tu tak memutuskan, pada adatnya kita kata, "Oh, pisau ni dah tajam lah, tapi tak putus juga kan. Mustahil ni, tak boleh jadi ni macam ni. Patutnya tak jadi macam ni lah." Itu kata mustahil tu. Itu pada adat. Tapi kita kena ni balik dengan hukum akal tadi. Hukum akal tadi, boleh jadi. Kan, itu pada hukum akal. Kemudian harus pada adat. Harus pada adat ni contohnya macam kita minum menghilangkan minum mesti menghilangkan dahaga. Tu harus lah. Contoh macam apa lagi? Harus pada adat ni. Dia boleh terima ada dan boleh terima tak ada kan. Nak makan tu kan. Nak makan. Bukan makan kenyang Nak makan tu. Nak makan boleh, tak mau makan pun boleh. Jadi tak ada masalah benda tu. Okey, habis itu 3. Itu 3 untuk hukum adat. Jadi hukum kita dah selesai. Hukum akal dan juga hukum adat. Itu sikit sebanyak lah kan. Okey, baik. Kemudian kita terus kepada yang terakhir, iaitu hukum syarak. Hukum syarak ni dia terbahagi pula kepada 5. Hukum syarak ni terbahagi kepada 5. Jadi ni tak nampak ni sekali kan. Jadi ustaz tarik ke bawah. Ini tarik ke bawah. Jadi kita tunjuk yang bawah Okey. Ini hukum syarak Hukum syarak. Hukum syarak ni dia ada 5. Hukum syarak ni dia ada 5. Yang pertama dia panggil wajib. Yang kedua, ni ustaz ni tulis Arab ni kata ni kami tak faham tak apa, sekali ustaz tulis terjemah dia. Tapi harap boleh baca lah kan. Wajib, kemudian sunat, kemudian harus, kemudian makruh, kemudian haram.
Okey, haram. Jadi ni 5 hukum syarak. Dia ada lagi pecahan lagi, tapi ni ustaz bagi yang ni dulu. Nanti baru kita ambil yang lain. Jadi wajib. Ni yang pertama wajib. Ni tak tulis terjemah lah kan. Wajib. Oh, Allah, salah pula. Okey, wajib. Ini sunat. Sunat. Kemudian harus. Kemudian makruh. Kemudian yang terakhir haram. Benda ni dah biasa dengar dah, cuma tak tahu maksud dia kan. Jadi hari ni kita nak cerita apa maksud dia satu persatu, tapi tak detail sangatlah. Nak detail nanti kita detail lagi dalam kelas kita lah. Okey, baik. Kemudian yang pertama, wajib. Apa maksud wajib? Wajib ini adalah sesuatu yang kalau kita buat dapat pahala. Kalau tinggal masuk neraka berdosa. Okey. Sesuatu yang kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Buat masuk syurga, tak buat masuk neraka. Itu dia punya maksud dia, wajib. Contohnya seperti apa? Buat masuk syurga, tak buat masuk neraka. Contohnya sembahyang. Sembahyang fardu 5 waktu tu kan. Kalau tak buat masuk neraka. Kalau buat kita masuk syurga, dapat pahala kan. Kemudian yang lain, sunat. Kita ambil sunat pula. Tak payah panjang-panjang lah kan. Sunat pula. Sunat ni apa? Sesuatu yang kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tidak berdosa. Sesuatu yang kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tidak berdosa. Itu sunat. Ataupun kita boleh juga kata sesuatu yang kalau kita buat masuk syurga, kalau tak buat tidak ada kena apa-apa. Kan, itu dia punya huraian dia lah kan. Ni yang ustaz cerita ni, maksud-maksud ni yang ni ustaz nak suruh buat nota. Nanti ustaz nak tengok dalam kelas lah benda ni lah. Ustaz nak tengok dalam kelas. Dan ustaz akan check lah, dan ustaz nak tanya lah faham ke tak faham benda ni kan. Kalau tak faham nanti kod kan. Kalau masa dengar ustaz cerita ni tak faham, tuliskan soalan itu, nanti kita akan bincang dalam kelas kita nanti, insya-Allah hari Jumaat lah kelas kita kan. Okey, kemudian harus. Harus ni sesuatu yang buat tidak berdosa, kalau tinggal tidak berdosa. Buat tidak berdosa, tinggal pun tidak berdosa. Sesuatu yang boleh buat dan tak buat pun tak apa. Boleh buat dan tak buat pun tak apa. Macam mana tu kata boleh buat tak buat pun tak apa. Kalau buat tak berdosa, kalau tak buat pun tak berdosa. Kalau buat pun tak dapat pahala, kalau tak buat pun tak dapat pahala. Itu benda yang harus. Okey. Contohnya macam makan lah. Kita makan kan. Kita makan harus. Makan tu hukumnya adalah harus. Makan benda apa? Tengok kepada benda pula lah. Itu nanti dah ada huraian lain lah. Kan? Contoh makan. Makan itu hukumnya adalah harus. Asalnya hukum adalah harus. Harus macam mana? Kita nak makan pun boleh, tak makan pun boleh. Makan berdosa tak? Tak berdosa. Tak makan berdosa tak? Tak berdosa. Makan dapat pahala tak? So, ustaz saya makan dapat pahala sebab makan ni dapat amal berat. Itu dia lain lah. Bila kita ada kait dengan benda lain, dia akan berubah hukum dia. Tapi hukum asal makan adalah harus itu. Kan? Kemudian yang keempat. Yang keempat lah ni Yang keempat ni makruh. Makruh ni maksud apa? Sesuatu yang kalau kita buat tidak berdosa, kalau tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala makruh ni kan. Sesuatu yang kalau buat tidak berdosa, kalau tinggal dapat pahala. Tu benda yang makruh. Contoh apa? Benda yang makruh ni? Kan? Benda yang makruh ni maksudnya sesuatu yang dikeji oleh syarak. Syarak keji ni sebab apa? Sebab nampak buruk tapi taklah berdosa kan. Dia tidak berdosa. Tak berdosa maksud tak dikira siksa, masuk neraka lah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dia panggil haram. Hukum haram. Hukum haram. Hukum haram ni apa maksud hukum haram? Dia berlawanan dengan yang wajib tadi. Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Buat masuk neraka, tinggal masuk syurga. Kalau benda ni kita buat, kita akan dapat dosa, masuk neraka.
dan tak masuk syurga lah kalau buat benda yang haram ni kan. Mana nak tahu benda yang haram ni? Benda yang haram ni cara nak tahu dia dengan ada ketentuan daripada syarak tadi. Syarak ni siapa? Allah Ta'ala. Syarak tu adalah Allah Ta'ala. Okey, baik. Jadi itu huraian sikit tentang hukum-hukum asas kepada hukum kita yang tadi. Hukum akal tadi, kemudian hukum adat, kemudian hukum syarak. Jadi 3 hukum ni dengan pecahan-pecahan dia tadi. Ini kita dah belajar pada hari ini. Ustaz harap mudah-mudahan semua faham lah benda ni. Dan kalau boleh buat nota lah ni. Nota Ustaz tulis ni pun kalau nak salin, elok salin lah yang ni kan. Salin yang ni, lepas tu buat huraian dia di sebelah. Ataupun kalau boleh buat comel lagi, buat lagi comel daripada yang Ustaz punya. Nak lagi bagus lagi, tulis tangan lah kan. Tulis tangan tu lebih nampak dia punya keasliannya kan. Kalau nak type komputer, boleh type komputer, tapi bagi lawa lah kan. Nak print dokumen hari Jumaat esok, insyaAllah kita akan bincang perkara ini sekali lagi dalam kelas kita. Dan dengan yang Ustaz bagi semalam yang Ustaz bagi semalam pun kena bawa dah buat kan belum? Kan. Tak apalah, tak buat lagi, tapi buat kemudian pun boleh. Tapi yang pastinya hari Jumaat mesti tunjuk pada Ustaz lah. InsyaAllah hari Jumaat kita akan jumpa di pejabat lah. InsyaAllah kita akan jumpa di sana. Wallahu alam. Saya Ustaz ingat setakat ini kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu dan membantu kita dalam kita membuat amal di dunia dan di akhirat, untuk kita ke akhirat nanti insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum.